Itu azam kita, cita-cita kita. Kita mesti bawa ahli keluarga kita untuk ahli syurga. Bukan main-main. Ini bukan main-main. Nak jadi ahli syurga tu cita-cita tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini kita menyambung kembali antara akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis-hadis Nabi untuk kita contohi sebagai perhiasan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Yang mana yang lepas kita telah membicarakan tentang berlaku benar dan dilarang daripada berdusta. Pada malam ini adalah kuat dan mempunyai cita-cita yang baik. Dalam hadis yang kita dengar tadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang biasa kita dengar tentang mukmin yang kuat adalah lebih baik daripada dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mana kuat ini bukan sekadar kuat pada fizikalnya, tapi kuat pada mentalnya, kuat pada spiritualnya. Kuat zahir dan fizikal, zahir dan spiritual dan dalaman kita. Maka itulah yang lebih dikasihi, yang lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat juga di sini menunjukkan kepada kekuatan umat Islam. Bukan sekadar kuat pada tubuh badan, tetapi kuat juga dari sudut ikatan umat Islam sesama Islam. Kalau kita kuat sesama Islam, maka dia adalah lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kalau kita lemah, kan, kita akan bergantung kepada orang lain. Macam kita sakit, kan, kita sakit, lemah, badan tak kuat, nak bangun pun kadang-kadang kita perlukan bantuan orang untuk bangun. Yang lebih malang lagi kalau kita sakit, lemah, dah terbaring dah, nak bangun pun tak daya, kita nak makan pun minta bantuan orang tolong suapkan. Ini kalau kita sakit, lemah. Tapi kalau kita tak sakit, tapi kita lemah. Dah lah lemah fizikalnya, lemah pula spiritualnya, dalaman pun lemah, tak kuat. Mental pun lemah. Ni sekarang bahasa baru orang sekarang ni, mental pun mudah koyak. Kan? Bahasa sekarang ni kan, mental pun mudah koyak. Jadi kita nak kita mukmin yang kuat. Kuat ibadah, kuat buat amal soleh, kuat bantu orang, sebab kita ada fizikal yang kuat. Maka sebab itu yang pernah saya sebut dengan tuan-tuan, kita apabila kita memerlukan jasad yang kuat, maka jasad kita ni kena ada makan dan minum yang cukup, serta latihan stamina yang cukup. Kalau kita perlukan pada badan yang sihat, al-aql salim fi jismi salim, akal yang sihat itu daripada badan yang sihat. Itu dari sudut kita beriadah, bersenam ke, beriadah, mengeluarkan peluh, pergi kebun pun mengeluarkan peluh, riadah juga. Maka di situlah adanya kekuatan pada fizikal kita, ada latihan. Orang yang berolahraga, orang yang bermain bola, bersukan dan sebagainya, dia tidak akan dapat mengecapi kemenangan dengan tiba-tiba dia menang, tak ada. Dia mesti melalui daripada latihan untuk mencukupkan stamina dia, mencukupkan kemahiran dan kepakaran dia untuk dia bertanding. Itu dari sudut kekuatan fizikal kita. Adapun daripada dalaman kita ini, kita perlukan daripada roh yang kuat. Roh kita kan jasad dan roh. Yang seperti mana saya pernah sebut dengan tuan-tuan, ada orang yang fizikal dia kuat tapi jasad dia lemah.
Dia boleh bersukan, boleh berkayuh basikal, boleh berlari dan macam-macam lagi kan, walaupun dengan berjam-jam, berkilo-kilometer. Tetapi oleh kerana roh dia yang tak kuat, dia nak daki tangga masjid pun tak mampu. Nak bangun sembahyang subuh berjemaah pun tak mampu. Sebab apa? Sebab roh dia tidak kuat. Maka sebab itu Nabi sebut al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min da'if. Orang Islam mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah dari mukmin yang lemah. Maka Nabi kuat, sahabat-sahabat semua kuat. Kalau tak kuat, masakan Nabi mampu memimpin beberapa pertempuran dalam ghazwah, dalam peperangan. Nabi jadi ketua, memimpin peperangan. Kalau Nabi tak kuat, takkan Nabi boleh naik kuda. Kalau sahabat-sahabat tak kuat, takkan sahabat-sahabat boleh bertanding, menang dengan kekuatan dan boleh mengangkat senjata, boleh berperang, mengharungi padang pasir dan sebagainya. Ini membuktikan kepada kekuatan. Kekuatan individu-individu itu kadang-kadang membawa kepada kekuatan secara jamaah. Jadi bila Islam kuat, bila Sayyidina Umar, Nabi kan dulu berdoa pada Allah, ya Allah, Islamkanlah antara dua Umar ini. Jadi Allah pilih Umar Al-Khattab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Umar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Islam jadi kuat. Kuat mana tak kuat, kata Umar, ni aku nak pergi berhijrah ni. Ini kan masih lagi bulan tahun baru ni tuan-tuan kan. Aku ni nak pergi berhijrah ni ke Madinah. Siapa yang nakkan isteri dia jadi janda, siapa yang nakkan anak-anaknya jadi jatim, sila halang aku nak pergi ke Madinah. Tu Umar. Sahabat-sahabat lain pergi Madinah berhijrah secara senyap-senyap. Senyap pergi berhijrah, lepas. Nabi dengan Abu Bakar pun secara senyap-senyap je, sembunyi dulu dekat Gusur untuk 3 hari. Boleh berjalan pelan-pelan berjalan berhijrah ke Madinah, tak nak diburu oleh sesiapa. Tapi Umar nak pergi hijrah, dia laung dulu dekat Kaabah. Siapa yang nak isi jadi janda, siapa yang nak anak-anak jadi yatim, sila halang aku untuk berhijrah. Tak ada seorang pun tuan-tuan. Seorang pun tak ada orang-orang kafir Quraisy yang nak bunuh Nabi ni berani nak halang Umar. Sebab apa? Umar kuat pada masa itu. Maka orang dalam Islam pun kena ada orang yang macam Umar. Kena ada orang macam Sayyidina Abu Bakar. Dia kena ada. Kena ada dua orang watak tu dalam Islam ni, kena ada begitu. Tapi dua-dua tu mesti beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat. Tak ada siapa yang boleh halang Umar untuk pergi berhijrah. Dan kita perlu juga kekuatan dalaman, seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi suruh Sayyidina Ali gantikan tempat tidur Nabi. Ali tak banyak tanya, ada apa nak tidur ni? Aku nak tidur kat rumah aku ni, kena pergi rumah Nabi pula kan. Tak banyak kerana Ali tidur kat rumah Nabi, sedang dia tahu bahawa Nabi sedang diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Sayyidina Ali tidur itu bukan sebab dia berani, tak, tapi sebab dia ada kekuatan dalaman dia untuk membantu perjuangan Islam dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang nak berpindah ke Madinah juga, kalau kita nak ceritakan daripada sudut kekuatan dalaman dia, kuat dalaman dia. Sebab apa? Dia terpaksa tinggalkan saudara mara, anak bini, harta benda dia tinggalkan. Berhijrah dengan selai sepinggang dia, bawa keperluan yang perlu saja. Kuat dalaman dia. Kita baru 3 hari dia tak jumpa bini dah lembik dah. 3 hari tak jumpa anak bini dah lembik dah. Tapi para sahabat tak, kuat dalaman dia tu kuat. Itu keadaan begitu. Sebab tu kalau ada orang sakit, macam orang sakit kat hospital, sakit tu dia lemah pada badan dia. Tapi ada juga orang yang sakit lemah pada badan tapi kuat pada dalaman dia.
Ikhtiar dia nak solat, ikhtiar dia nak bangun, nak bersih badan dan sebagainya. Sebab dalaman dia kuat, dia akan membantu fizikal dia cepat sihat. Itu kan keadaannya. Tapi kalau dalaman dia lemah, bila dia sakit sikit kan, badan lemah dah, semayang pun lemah, nak semayang, nak buat apa pun lemah, maka kan dia akan melambatkan lagi proses kesembuhan dia. Sebab itu kita sebagai hamba ni, kita kena seimbang dari sudut fizikal kita dan spiritual kita. Kena seimbang. Baru ada dua-dua kekuatan. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kena mempunyai cita-cita yang baik. Akhlak Nabi ni kan, Nabi kuat dan mempunyai cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al wa in fa inna law taftahu amalu syaitan. Apa kata Nabi SAW? Dalam segala hal ada baiknya kamu berhati-hati atas segala yang memberi manfaat kepada kamu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Maka dalam kita minta pada Allah, jangan kita merasa lemah. Dan jika telah menimpa kepada engkau sesuatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan, kalaulah aku perbuat begini, nescaya akan jadi begini. Contoh begitu, tuan-tuan. Tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang dikehendakinya. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau apa-apa berlaku, katakanlah Allah telah mentakdirkannya, apa yang dikehendaki olehnya terjadi. Fa'in lau, maka sekiranya kamu berkata dengan kata-kata kalau, maka kalau itu dibukakan taftahu amal syaitan, kan, dibuka pintu-pintu syaitan kepada kita. Kalaulah tu syaitan masuk. Kan, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan tengok yang berlaku kemalangan satu keluarga. Sahabat saya sama-sama belajar dulu dekat Mesir, dan isteri dia tu pun dia orang Pahang, orang Temeloh, dan isteri dia orang Muar. Sama-sama belajar kenal. Lepas tu habis belajar tu dah tak jumpa balik dekat Segamat ni. Selepas dia pindah daripada Muar, dia pindah ke Segamat sebab dia kerja imam ladang kan, dekat ladang. Jadi rapat dah balik ukhuwah tu. Dan Ustaz Amir ni pun salah seorang daripada penggerak masjid di Dun Bulu Kasab. Sebab tu orang ramai kenal dia. Bila berlaku tu, ya Allah Akbar, memang Allah dah takdirkan kan. Nak buat macam mana? Itu yang fly fox yang jatuh itu dekat El Nina tu kan. Itu juga Junam jatuh boleh hentam kat kereta yang orang tengah bawa tu. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang beriman, selesai. Allah dah takdirkan, nak buat macam mana? Maka tidak ada lagi lah kalau. Ni kalau ni dibuka pintu-pintu syaitan masuk kepada kita untuk menghilangkan kepada kita ini tentang takdir, qada dan qadar Allah. Bahaya tu. Kita kalau sebut qadar, kalau ni tuan-tuan, Nabi sebut dah kan, fa inna law taftahu amal syaitan. Kalau kita cakap kalaulah, maka buka pintu untuk syaitan beramal. Syaitan ni masuk untuk meragukan kita tentang takdir, qada dan qadar Allah. Sebab qada dan qadar Allah itu rukun iman kan. Kenapalah dia, kalaulah dia tak balik petang semalam lah, contoh kalau ini selalu kita beri nasihat kepada ahli keluarga. Sedih tu anak dia yang seorang tu masih lagi kat ICU, patah tangan kiri ni, patah tangan kan. Lepas tu parah pada hati, pada usus dia, dengan kepala ada pendarahan kan. Yang kepala ni oleh kerana pendarahan tu tak terlalu besar, jadi sekarang ni doktor tengah masukkan antibiotik untuk cairkan beku kat kepala tu. Kalau boleh, maka insyaAllah lah
setakat ni pun dia stabil kan. Kalau perlu baru buat pembedahan untuk buangkan pendarahan kat kepala. Yang lain-lain tu ya Allahu Akbar, Tuhan saja yang tahu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi peristiwa-peristiwa itu mungkin berlaku pada keluarga kita. Jadi sebab itulah dalam Islam kan kita dilarang daripada banyak bergantung asbab ataupun berkata kalaulah mungkin tak kena, kalaulah tak akan terjadi, kalaulah kan. Ini semua akan menghilangkan kita punya redha kita pada takdir qada dan qadar Allah. Ini bahaya. Sebab tu dah berlaku kan. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih macam mana pun, kehilangan orang-orang yang tersayang sekelip mata, depan mata kan, kita terpaksa redha dengan ketentuan dan takdir Allah. Mesti ada hikmahnya. Tu semalam semayang dekat Paik Limbung tuan-tuan, kat Paik Jawa tu. Masjid tu penuh, semayang Jumaat pun tak penuh macam tu. Semayang Jumaat pun tak penuh macam tu. Tapi semalam orang solatkan jenazah dia, penuh masjid sampai melimpah keluar. Ini tanda-tanda kematian dia. Allah redha, mudah-mudahan syurga insya-Allah. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi anak dia yang perempuan yang meninggal tu, Hafizah, baru lepas khatam 30 juzuk Al-Quran. Yang ada kat ICU ni masih lagi tengah menghafal lagi lah kan, baru 15 tahun. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu nak cerita tentang jangan kita apa-apa berlaku banyak kata-kata kalau, sebab itu membuka laluan masuk syaitan untuk meragukan kita dan menafikan tentang keredaan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun apa yang dibicarakan dalam hadis ini nak menceritakan kepada kita, kita kena mempunyai cita-cita yang baik. Orang Islam akhlak, antara akhlak dia kena ada cita-cita yang baik kan. Cita-cita yang baik ini bukan berangan-angan, tapi cita-cita kan, ada satu keazaman kan. Sebab itu disebut dalam hadis ini, dalam segala hal ada baiknya berhati-hati, dan segala yang memberi manfaat kepadamu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Ini kita kena ada cita-cita yang baik, harapan yang baik. Minta pada Allah, mesti sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kadang-kadang orang ditimpa sakit, dia hilang pengharapan pada Allah, putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah. Allah larang kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapalah Allah timpakan saya ni sakit, baik sakit balik, sakit balik, tak sembuh-sembuh. Sedangkan saya ni orang semayang, saya ni tak pernah lah buat benda-benda jahat. Macam Allah ni tak adil pada saya ni kan. Dia merungut, kenapalah dia, tak kenapa orang lain. Ini satu perkara yang kita kena bimbing dia kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita baik ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita kena ada bercita-cita baik. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, duduk sembang-sembang dekat masjid. Dia bermuzakarah, apa cita-cita kamu? Apa cita-cita kamu? Apa cita-cita kamu? Kita tak salah kita tanya apa cita-cita kamu kan. Alah, dah tua-tua ni nak cerita cita-cita tak payahlah. Contoh itu kan. Tak tuan-tuan, tidak Cerita tanya-tanya sahabat semua jawab. Cita-cita dia nak jadi khalifah, cita-cita dia jadi penghafal hadis, cita-cita dia nak jadi penghafal Al-Quran kan. Kena pada Abdullah bin Umar, dia tanya cita-cita kamu apa? Cita-cita aku nak jadi ahli syurga. Allahu Akbar kan. Tak terfikir dalam kepala otak orang. Cita-cita dia apa? Cita-cita aku nak jadi ahli syurga. Maka habis apa yang kau nak buat? Maka segala apa yang aku buat, aku akan pastikan itu adalah pahala yang akan menyebabkan Allah redha pada aku dan aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cita-cita aku nak jadi ahli syurga. Tinggi. Kalau kita cakap sekarang ni, alah cakap je lah nak dalam syurga kita. Kita sekarang macam tu. Kalau ada orang kat cita-cita dia kan, alah kau ni berangan je lah nak apa tu. Tak tuan-tuan ya. Kalau cita-cita itu baik, maka dia ada pahala sebenarnya.
Kita bercita-cita baik itu ada pahala, ada keazaman yang tinggi kan. Saya nak cerita pada tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi jumpa dia. Nabi tanya, apa yang kau nak minta dengan aku? Nabi offer. Kau nak minta apa dengan aku ni? Minta sekarang. Nabi tolong doakan. Bukan Nabi nak bagi, Nabi nak tolong doa. Kan? Kau nak minta apa? Apa kata Ka'ab? Ka'ab ni cita-cita dia tinggi ni. Ka'ab cakap apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku minta kepada kamu agar engkau doakan aku agar aku dapat menemani kamu dalam syurga. Ini hebat Rabi'ah bin Ibnu Ka'ab ini. Bila Nabi kata kau nak minta apa dengan aku ni, dia cakap dengan Nabi, aku minta engkau doakan aku agar aku dapat menemani kamu di syurga. Kata Nabi, tak ada lain? Tak ada. Tak ada lain? Tak ada. Itulah nikmat yang paling besar, aku dapat menemani kamu dalam syurga. Tengok sahabat-sahabat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berkeluarga ni, kita kena bercita-cita nak bawa keluarga kita semuanya ahli syurga. Itu azam kita, cita-cita kita. Kita mesti bawa ahli keluarga kita untuk ahli syurga. Bukan main-main. Ini bukan main-main. Nak jadi ahli syurga tu cita-cita tertinggi. Kalau tuan-tuan pernah dengar nasyid-nasyid kan, zaman-zaman sahabat ni kan, dia ada satu macam ikrar lah. Allahu ghayatuna, Allah itu matlamat kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul itu adalah ikutan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran itu panduan hidup kami. Al-jihadu fi sabiluna, jihad itu adalah jalan perjuangan kami. Al-maut fi sabilillah asma'i amanina, dan mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Ni. Nanti kalau buka dalam YouTube tu tuan-tuan jumpa lagu ni. Kan saya tak pandai nak berlagukan tu. Allahu ayatuna kan. Tu. Tapi suka dengar. Kan. Sebab dia merangsang kita punya semangat kita dan kehidupan kita. Allahu ayatuna, Allah tu matlamat kami. Sebab tu kita baca maksurat, kita akan sebut Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita baca dalam maksurat tu ada. Maka itu akan merangsang kehidupan kita seharian. Apatah lagi kalau kita selalu baca Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul itu ikutan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran itu adalah panduan hidup kami. Al-jihad fi sabilina, jihad itu adalah jalan kami dalam memperjuangkan agama Allah SWT, jihad. Dan yang terakhir, al-maut fi sabilillah asma'i amanina, mati di jalan Allah SWT adalah cita-cita tertinggi kami. Maka tak salah kan, kita jangan pelikir pula dengar orang cakap itu. Tak ada, bukan. Itu adalah cita-cita yang baik yang Nabi SAW ajar kepada kita. Kita kena ada cita-cita yang baik. Cita-cita yang baik. Kalau tuan-tuan bercita-cita saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia, tak ada masalah, cita-cita kan. Tapi dengan syarat, dah jadi Perdana Menteri kena pimpin rakyat ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besar dia punya cita-cita dia. Maka tak salah kita nak bawa keluarga aku ahli syurga. Kalau tuan-tuan buat tagline pun keluarga aku ahli syurga, tak ada masalah. Pasang banner kat rumah pun keluarga aku ahli syurga pun tak ada masalah. Sebab kita mempunyai cita-cita yang baik. Yang tak baik, kita membiarkan ahli keluarga kita jadi ahli neraka. Itu yang tak betulnya. Lagi satu tuan-tuan dan Allah SWT, saya ingat kisah Nabi SAW dalam satu peperangan. Katalah saya peperangan Khandaq kan, tapi dah timbul dah parit-parit tu kat Madinah kan. Ketika digali-gali jumpa ada satu batu besar. Ada batu besar. Sahabat-sahabat tak boleh nak
nak pecahkan batu tu, panggil Nabi SAW. Nabi panggil, Nabi bawa pemukul batu, pukul pada batu, terpecik, keluar api, terpecik, batu tu pecah kan. Ini nak berperang tu, berjihad jalan Allah SWT. Kalau Nabi tak kuat, takkan Nabi boleh pukul batu tu. Maka bila ketika Nabi pukul batu itu dengan pemukul, kata Nabi, Allahu Akbar, kata Nabi kan, Allah Maha Besar, aku diberi kunci pembuka negeri Syam, Syria. Aku diberi kunci pintu Syam, yang aku lihat istananya, ya, demi Allah aku lihat, kata Nabi, istananya yang merah. Ini cita-cita besar Nabi. Ketika itu belum berlaku, tuan-tuan. Selesai. Nabi ketuk kali kedua, keluar percikan, pecah batu. Nabi sebut benda yang sama, Allahu Akbar, aku diberi negeri Persia. Persia tu negeri Rom dan Farsi. Persia tu Rom dan Parsi, negara Parsi. Yang aku lihat istananya berwarna putih. Kan, sahabat dengar ni. Tapi pelik, kenapa Nabi bila ketuk batu-batu tu pecah, Nabi sebut ni Allahu Akbar kali yang ketiga. Kata Nabi, ketika Nabi ketuk batu kali yang ketiga, pecah batu itu, Nabi sebut Allahu Akbar, aku melihat pintu-pintu San'a. Umat aku, kata Nabi, akan menguasai semuanya. Takbir yang kali ketiga. Ketika itu orang-orang kafir ketika itu dengar hadis Nabi bila sahabat bercerita, mereka memperlekehkan Nabi SAW. Tak masuk akal lah, macam mana nak dapat kunci Syam, macam mana pula boleh mengalahkan Parsi, nak istana, nampak istana pula, macam mana pula boleh masuk ke San'a di Yaman sana kan? Dan Nabi sebut umat aku akan menguasai semuanya. Selepas beberapa tahun, tuan-tuan, berlaku ni satu demi satu. Berlakunya pembukaan Islam menembusi Syam, menembusi Farsi dan menembusi Yaman, San'a. Ni sebab itu anak-anak kita ada belajar kat sana, San'a. Maka tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ini cita-cita. Hadis ini para ulama hadis menceritakan kepada kita, maka dalam Islam kita ni tidak salah dalam bercita-cita, tapi cita-cita itu adalah cita-cita yang baik. Cita-cita itu adalah cita-cita yang baik. Umat Islam yang tidak ada cita-cita, dia tidak ada matlamat. Tidak ada matlamat. Kalau kita cakap kan, saya sebut keluarga kita ahli syurga kan, kita mesti bercita-cita melakukan perkara-perkara untuk masuk syurga. Rangsangan ini adalah satu rangsangan. Syurga. Bukan main-main, sebab hidup kita mati. Ini sahabat kita semalam tu, satu keluarga, dia dah merasai sekarang nikmat ke balasan. Kita tak tahu kan, dia sudah merasai nikmat ataupun azab. Dia dah rasa dah. Mudah-mudahan dia merasai nikmat seperti mana yang kita lihat dengan mata zahir kita. Itu kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Semalam kawan saya cerita di hospital, dulu Hospital Serdang, sekarang Hospital Sultan Idris kan. Seminggu yang lepas ada seorang pesakit bukan Islam, dia nak masuk Islam. Dia sakit tu, dia nak masuk Islam. Maka kawan saya datang, syahadahkan dia mengucap kalimah syahadah. Bila tanya dia, kenapa ni nak masuk Islam? Tak ada siapa sampaikan dia Islam. Dia duduk kat katil, dia sakit kan. Kenapa nak masuk Islam, tiba-tiba masuk Islam? Dia kata, beberapa hari ini saya memimpi ada satu kumpulan manusia yang mengajak saya untuk masuk syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya bermimpi ada satu kumpulan manusia yang bersih putih pakaian dia, mengajak saya masuk ke satu taman yang sangat indah. Dia kata. Dan saya yakin itu adalah Islam. Sebab tu saya nak masuk Islam. Semalam meninggal mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Semalam meninggal mengucap 2 kalimah syahadah. Allahu Akbar. Ini Allah pilih, bukan kehendak kita. Allah pilih. Masya Allah. Mudah-mudahan syurga bagi dia kan. Itu keadaannya. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah malam ni yang dapat kita simpulkan perbincangan kita. Kita kena kuat
dan kita kena ada cita-cita yang baik, merupakan akhlak yang Nabi SAW beri contoh kepada kita, untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kuat fizikalnya, kuat spiritualnya, dan ada cita-cita yang baik. Cita-cita yang tertinggi adalah kita menuju untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada akan datang dengan perkara yang ke-18, berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.